Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tajuk khusyuk dalam solat dan kepentingannya, ya. Tengok khusyuk dalam solat dan kepentingannya, iaitu sambungan daripada yang kita belajar minggu lepas tentang solat. Okey, apa dia khusyuk? Khusyuk ni merupakan kunci utama ibadah solat. Jadi kalau kita semayang tak khusyuk, maka ibadah kita akan menjadi kurang pahalanya. Dapat pahala tapi kurang, ya. Seseorang yang khusyuk dalam solatnya akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, ya. Orang yang khusyuk, dia akan bahagia. Bahagia di mana? Dunia dan juga bahagia di akhirat. Dua yang dia akan bahagia. Dunia ni macam mana dia akan bahagia? Nanti kita akan tengok. Okey, kita pergi kepada yang pertama, itu khusyuk. Maksud dia dari segi bahasa ialah senyap, tunduk dan merendah diri, ya. Senyap, tunduk dan merendah diri. Manakala dari segi istilah pula ialah khusyuknya dari segi istilah pula ialah menumpukan hati di hadapan Allah dengan menetapkan anggota, ya. Dia kena tengok pada perkataan tumpu, ya, pada perkataan menumpukan hati di hadapan Allah. Kita rasa Allah tu di depan kita. Dengan menetapkan anggota kita, kena duduk, kalau berdiri tegak, jangan duduk pergi mari, ya. Memahami, ni penting, memahami serta menghayati setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dari awal hingga akhir solat. Susah kan? Ustazah pun ialah tentang khusyuk ini, semua orang nak kepada khusyuk, tetapi hanya hati-hati yang bersih sahaja dapat khusyuk ni. Macam mana cara nak dapatkan khusyuk? Kita kena tahulah, kita kena tumpukan. Kita kena tahu bahawa kita ni sedang menghadap siapa? Menghadap Allah, dengan menetapkan anggota kita. Dan yang kedua, memahami. Ni yang Ustazah nak highlight ni, memahami bacaan ni. Setiap bacaan dalam solat, mulai sekarang awak kena fahamlah bacaan Fatihah tu apa maksud dia, kan. Kemudian menghayati perkataan-perkataan dan perbuatan kita buat tu. Rukuk, sujud, kita sujud tu kita rasa kita rendah diri di hadapan Allah. Kita rukuk tu kita hormat kepada Allah. Allah sedang memerhatikan kita solat. Okey, kita next, kita pergi kepada kepentingan khusyuk. Apa kepentingan dia yang pertama? Apa kepentingan yang pertama? Yang pertama ialah dapat membentuk daya fokus terhadap tujuan hidup. Apabila dia khusyuk dalam solat, maka dia akan fokus. Dia macam ni, kalau awak main game kan, awak kan fokus kan. Kadang-kadang kalau mak awak panggil pun awak tak dengar. Tu maksud dia khusyuk. Jadi masa kita semayang, orang bercakap sebelah ke, bunyi televisyen ke apa ke, kita akan tak dengar. Sampai tahap tu kita rasa macam hanya kita dengan Allah sahaja. Okey. Yang keduanya ialah dapat mencapai kejayaan dan juga kebahagiaan. Orang khusyuk ni, kita tengok sahabat-sahabat Nabi, bagaimana keadaan mereka, bagaimana berjayanya mereka untuk menumpaskan musuh ketika perang. Mereka sebab apa? Tu adalah sebab mereka khusyuk dalam solat, ya. Sebab mereka khusyuklah jadi macam tu, ya. Yang ketiga ialah jaminan solat tu diterima oleh Allah. Orang yang khusyuk ada dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah kata apa dia? Qad aflaha, iaitu berjayalah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solatnya, ya. Kemudian yang keempat ialah mendapat
dapat pengampunan daripada Allah. Orang yang khusyuk dalam solat, Allah akan ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Ya, jadi bila kita ingat pada Allah, kita ni ingat pada Allah, kita rasa bahagia. Allah akan bagi apa lagi? Pengampunan pula kepada kita. Apa lagi kita nak, kan? Okey. Nah, tu nombor 4. Nombor 5, apa kepentingan khusyuk? Ialah memberikan kekuatan rohani kepada kita, ya. Kekuatan rohani ni, jadi kita ni ada dua, iaitu rohani dan juga jasmani. Roh kita ni suka kepada benda-benda yang solat dan sebagainya, ya, zikir, baca Quran. Jadi yang itulah roh kita akan diberi kekuatan apabila kita khusyuk dalam solat. Sebab tu tengok sahabat dulu apabila mereka solat, mereka berani untuk berperang, berani untuk berkata benar, ya. Kemudian yang keenam ialah dapat merasai kemanisan iman. Okey, kalau manisnya coklat kita boleh rasa, kan, manisnya aiskrim kita boleh rasa. Tapi macam mana kemanisan iman ni? Nak dapat merasai kemanisan iman, kalau maksud kemanisan iman kita rasa ni, kita semaya tu kita rasa rasa nak buat solat sunat lagi. Kemudian bila kita solat tu, rasa sangat Allah tengah memerhatikan kita. Kita rasa sayang sangat kepada Allah, kan. Tak ada kata lambatnya lah nak habis semayang ni, tak ada. Kita rasa bahagia. Sebab itulah orang yang khusyuk, dia akan rasa kemanisan iman, di mana kemanisan iman ni hanya didapati oleh orang-orang yang khusyuk sahaja. Kalau kita tak rasa macam tu, maksudnya solat kita ada masalah, ya. Kita kena perbaiki solat kita. Kemudian yang ketujuh ialah dapat merasai nikmat menunaikan solat. Nikmat. Orang yang dapat solat ni, dia akan dapat nikmat daripada Allah, ya. Nikmat apa? Merasai nikmat ketika semayang tu. Dia dapat rasa bahagia ketika dia semayang. Kalau awak rasa semayang tu serabut, ada masalah dengan semayang awak, ya. Mungkin awak tak berapa nak tumpu perhatian. Mungkin awak ada kerana dipaksa semayang awak, kan. Jadi tak dapat rasa tu. Okey, last ialah apa dia? Penghalang daripada melakukan kemungkaran. Inilah yang kita akan dapat apabila kita solat khusyuk. Nabi kata banyak kali kepada sahabat ada seorang tu, dia suka mencuri. Jadi dia tak boleh kalau seminggu tu tak mencuri barang orang. Dia tanya Rasulullah, dia kata, Rasulullah, macam mana ni, saya ni ada perangai tak elok, suka sangat ambil barang orang, kan. Jadi Rasulullah kata, perbaiki solat kamu. Maka kena perbaikilah solat kita. Kalau solat kita tu kita rasa macam kita nak lagi buat benda tak baik, ada masalah dengan solat kita. Jadi perhatikan solat kita. Adakah dia telah pun menepati ciri-ciri khusyuk ataupun tidak? Okey. Apa dia sebenarnya penghalang khusyuk dalam solat kita ni? Dia ada benda-benda yang boleh menghalang kita daripada khusyuk dalam solat. Okey, kita tengok yang pertamanya. Apa dia yang pertamanya? Banyak melakukan dosa dan maksiat. Kalau tengok dalam iPad tu, macam-macam benda tak molek, maka dia adalah penghalang kepada kita untuk khusyuk. Na'udzubillah. Jadi, kalau contoh buka iPad ke, nak cari bahan, tiba-tiba keluarlah iklan yang tak elok, maka apa yang awak kena buat? Cepat-cepat tutup. Jangan duk tengok pula, kan. Sebab awak kena ingat, dia adalah penghalang kita kepada khusyuk dalam solat. Yang keduanya ialah tidak memahami maksud bacaan dalam solat. Ini antara penghalang dia. Ya, sebab tu Ustazah kata, mulai hari ni bacaan Fatihah kita kena tengok, ya. Bacaan Al-Fatihah kita, bacaan tahiyat kita, kena tengok molek. Apa dia maksud Fatihah tu? Apa dia maksud tahiyat tu, duk baca semua tu? Apa dia maksud dia? Cari dalam internet punya lah banyak sekarang, kan. Kemudian yang ketiga, tidak menjaga adab ketika berwuduk. Masa ambil wuduk pun dah tak betul dah, ya. Ustazah dah ajar cara berwuduk kepada awak, maka kena berwuduk dengan elok, ya.
dengan sempurna, baru dia boleh jadi khusyuk dalam solat ni. Kemudian makanan, tengok, perhati makanan awak, perhati minuman dan juga pakaian yang awak pakai tu daripada sumber yang haram ke tidak. Ni yang bahayanya. Sumber yang haram ni maksudnya macam mana? Makanan kita tu macam mana tu? Ada tanda halal ke tak? Tengok molek makanan tu. Macam-macam lo ni, okey? Makanannya dengan nugget dengan apanya pastikan ada tanda halal. Minuman kita pun pastikan halal. Pakaian kita macam mana? Pakaian kita tu biarlah pakaian yang baik, bukan pakaian daripada curi pada orang dan sebagainya. Jangan ada sumber-sumber yang haram dalam benda-benda ni. Maka dia akan menghalang kita daripada khusyuk. Tu nombor 4. Nombor 5, solat dalam keadaan tergesa-gesa. Lorak sangat. Nak tengok cerita Korea, nak tengok cerita apa. Semaya dengan cepat. Maka dia adalah antara penghalang khusyuk dalam solat. Bila kita semayang ni, kita kena keluarkan kita daripada urusan dunia ni. Ingat tu. Keluar. Sebab Zuhur tadi ataupun subuh tadi tak mari dah. Tak mari dah. Subuh kemarin ada mari pula? Tak ada. Setiap hari kita akan melalui satu masa yang baru. Ya. Okey, kemudian yang keenam ialah solat pada waktu makanan terhidang. Ketika lapar pun tak boleh atau ngantuk doa pun tak boleh. Ya, makanan terhidang macam mana? Mok hidang siap-siap kita pun tengok, sedapnya ayam goreng tu. Jadi teringat pula dalam solat. Maka kita tak apa khusyuk dah semaya. Betul tak? Jadi kurang pahala kita. Kemudian ketika lapar sangat. Lapar sangat. Ceruk-ceruk dah perut ni. Semaya pun tak apa betul dah kita. Jadi penghalang kepada solat tu sendiri. Kemudian mengantuk sangat-sangat. Allah Akbar, isyak tu kan mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh awak tidurlah sekejap dulu kan. Lepas tu bangun. Jangan tidur tak bangun-bangun pula. Pastikan. Ataupun kalau mengantuk sangat, pergi ambil semayang. Isyak kan biasa ngantuk sangat. Pergi ambil semayang. Ya. Kemudian banyak memikirkan perkara keduniaan. Ni bahayanya. Ustazah pun ada juga kan. Fikir anak-anak lah, fikir tentang kelah lah, fikir macam-macam lah, fikir awak duk fikir kerja sekolah lah, macam-macam kan. Maka kita kena buang dulu. Kita rasa kita nak buang, kita buang dulu sikit-sikit. Buang, ya Allah, tolonglah aku ni nak khusyuk dalam solat, ya Allah. Doa, kena doa tu. Baca doa kan. Ya Allah, tolonglah aku ni nak sangat khusyuk dalam solat. Berharap aku dapat khusyuk dalam solat. Okey, apa cara dia? Apa dia cara mendapatkan khusyuk dalam solat? Apa dia? Kita tengok. Sebelum menunaikan solat, apa dia kita kena buat? Menunaikan solat pada awal waktu. Cuba kita tunai solat awal waktu. Kemudian kita sempurnakan wuduk dan menjaga sunat-sunat wuduk dan juga adab-adab ketika berwuduk. Tu antara kita kena fokuskan, ya. Kemudian mendahulukan solat sunat rawatib. Apa dia solat sunat rawatib ni? Solat sunat rawatib ni ialah solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu dan juga selepas solat fardu. Nanti kita akan belajar masa form 2, tak silap ustazah, awak akan belajar solat sunat rawatib, ya. Kemudian menjauhkan tempat solat daripada segala gangguan. Inilah kalau tengok ada televisyen kat depan ko, cari bilik ko. Bukan boleh semaya di bilik. Kalau semaya sore lah, kalau semaya jemaah cari tempat yang sesuai, ya. Okey, peranan anggota ketika solat. Apa peranan? Mata ni mesti apa dia? Melihat tempat sujud. Mata kita kena tengok tempat sujud ketika berdiri. Tidak berpaling, menjeling atau melakukan pergerakan yang bukan daripada perbuatan solat. Kita kena hindari diri kita daripada melakukan perbuatan yang boleh menghalang kita daripada khusyuk dah. Pergerakan macam-macam nak nak tengok orang, nak jeling lah. Apa lagi? Peranan akal pula. Apa peranan akal? Memahami dan menghayati maksud bacaan dalam solat. Tidak memikirkan hal-hal keduniaan, ya. Tidak memikirkan hal-hal keduniaan. Janganlah duduk fikir.
Peranan hati pula. Apa peranan hati? Hati pula yakin bahawa Allah mengetahui perlakuan kita. Allah nampak kita. Allah melihat kita. Ya, menghadirkan rasa gerun dengan kehebatan Allah. Apa dia kehebatan Allah? Allah boleh matikan kita bila-bila masa. Allah boleh jadikan kita tiba-tiba jadi semut. Boleh. Allah boleh jadikan kita tiba-tiba hilang. Boleh. Allah tak buat sahaja. Tak. Kemudian anggaplah solat yang ditunaikan tu sebagai solat yang terakhir. Mungkin subuh tadi adalah subuh terakhir. Kita tak dapat lagi nak semayang zuhur. Mungkin kita ditarik umur kita, ditarik ajal kita, ya. Jadi itu sahaja yang Ustazah nak kupas tentang hari ini, iaitu tentang khusyuk dalam solat dan juga cara mendapat khusyuk dalam solat. Ustazah harap awak semua dapat menghayati dengan baik, dan Ustazah nak awak buatlah catat, buat nota dan jawab dalam latihan yang kita dah bagi buku latihan tu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.